Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wadzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum fa'utiya bis-sabiyyin fabala alaihi fada'a bima'in fa'atba'ahu bawlahu wa lam yaghsiluhu, rawahu Muslim. Daripada Aisyah yang merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan dengan seorang bayi. Fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan kepada bayi tersebut. Wa yuhannikuhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahnik kepada bayi-bayi itu. Fa'utiya bis-sabiyyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa datang dengan seorang bayi. Fabala alaihi, bayi itu telah kencing kepada di riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya para sahabat bawakan air kepada baginda. Fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam merenjiskan pada air kencing tersebut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membasuh pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kena air kencing tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hari itu kita baca hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-100, dan pada malam ni insya-Allah hadis ke-101. Hadis yang kita baca dalam kuliah kita yang lepas, kita datangkan kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia cerita masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid bersama dengan para sahabat. Nabi dan para sahabat duduk dalam masjid. Nabi Muhammad sallam ni sedang menyampaikan ucapan. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan, tiba-tiba datang seorang Arab. Arab ni Badui. Arab Badui. Kalau tempat kita ni macam orang asli lah. Dia orang Badui tu, dia duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah duduk tu, tiba-tiba dia berdiri. Duk dengar elok dah dengar kuliah tu. Yang pelik tu tak pasal-pasal berdiri. Berdiri tu pula dia pergi dekat satu sudut dalam masjid, dia berkencing dalam masjid. Bila dia kencing tu, faqala ashabu Rasulillah, sahabat Nabi ramai-ramai tu duk tengok. Para sahabat kata mah ni bahasa Arab, mana Melayunya apa benda ni? Ma hadza apa benda ni? Apa benda ni? Mah ni bukan rusmah. Itu orang lain. Mah ni ada rusmah lah, tak ada kaitan langsung. Mah ni singkatan daripada ma hadza, apa benda ni. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila tengok para sahabat tu nak pergi halang Badui yang nak kencing tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni larang, la tuzrimuhu wa da'uhu. Nabi sallam kata jangan halang dia dan biar dia. Nabi suruh biar Badui itu kencing, dan Nabi larang sahabat Nabi pergi larang. Kenapa? Sebab kalau dia kencing, kita pergi larang, dia tengah kencing tak habis tu dia berlari satu tempat, dah jadi banyak tempat pula, tempat yang kotor kena kencing kan. Yang kita sebut hari itulah datang satu kaedah di dalam orang belajar ilmu usul fiqh.
orang belajar usulul fiqh, orang belajar ilmu qawaid fiqh, kaedah-kaedah fiqh ni, kita akan jumpa ada satu kaedah tu namanya irtikab akhafid dararain. Kita melakukan kerosakan yang sedikit untuk mengelak daripada berlaku kerosakan yang lagi besar. Macam anda buat misal contoh hari tu kita lintas jalan, spek mata kita jatuh, lori besar lalu. Mana satu nak buat? Nak ambil spek ke nak bagi lori lalu dulu? Kalau ikut logik kita kena bagi lori lalu dulu. Nanti kalau lori lalu langgar spek, pecah pula spek mata tu, tu satu kerosakan. Betul. Tapi kalau kita nak pergi ambil juga, nanti kena langgar ke lori, itu lagi besar rosak dia. Sebab kena langgar ke lori, masuk hospital Syekh. Kalau Allah Ta'ala bagi umur panjang, alhamdulillah lah, takut mati kat situ. Kena langgar ke lori, patah sana patah sini. Tapi kalau kita bagi lori dulu, lori tu langgar lah spek mata, spek je patah, boleh buat lain. Tapi kalau tangan kaki patah, makan masa tu. Jadi kita nampak dalam satu masa tu ada dua keadaan, kerosakan sedikit, kerosakan yang besar. Jadi macam mana nak buat? Kesimpulan ni kita kena lakukan kerosakan yang sedikit, elak daripada berlaku kerosakan yang lagi besar. Kaedah dia lah. Jadi serupa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia ada logik tu. Badui duduk kencing, kalau kita biar dia kencing, kerosakan tu, air kencing tu duduk kat situ je. Tapi kalau kita pergi halang, dia berlari. Jadi satu tempat dia banyak tempat pula, lagi susah nak basuh. Itu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia larang para sahabat, melarang badui duduk tengah kencing tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila kata macam tu, para sahabat ni pun biarlah, sehinggalah badui itu selesai kencing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri panggil badui tadi, dan Nabi Muhammad beritahu kepada badui tadi. Nabi kata pada badui itu, masjid ni bukan tempat kencing. Masjid ni untuk kita nak berzikir pada Allah, nak semayang, nak baca Quran. Itulah masjid. Nabi bagi pesanan elok-elok kepada badui tadi. Tu akhlak lah. Tu akhlak. Nabi tak maki, Nabi tak marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada, engkau ni apa bangang bodoh, tak ada buah tu. Nabi malah apa ni, nak betul, masjid ni bukan tempat kencing, nak buat kotor ni bukan masjid. Masjid ni kalau kamu nak tahu, nak berzikir, inilah tempat dia. Nak baca Quran, inilah tempat dia. Tu cara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun panggil sahabat, bawa bagi satu baldi air. Dan Nabi sendiri cuah dekat tempat air kencing badui kencing tu. Jadi kita faham ni cerita ni, masjid zaman Nabi tau. Dia tanah, dia bukan kapet macam kita sekarang ni. Zaman tu tanah, bila cuah air tu merasak masuk ke dalam bumi tu kan. Tapi kalau kat surau kita ni kapet pula, ni macam mahal pula. Ni kapet ni mahal ni, pijak tenggelam kaki. Ni kapet kita ni kan. Kapet macam ni badui seorang kencing, kita kata tak boleh ni, ikut sunnah Nabi ni. Nabi Muhammad cuah air, kita pun cuah air. Satu tempat lagi banyak tempat jadi. Dia kadang-kadang nak berinteraksi dengan hadis ni, dengan sunnah ni pun kena pandai juga. Ada orang ni dia nak berinteraksi dengan sunnah tapi dia tak cerdik. Payah juga tak cerdik tu. Dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semayang pakai kasut. Atas masjid kapet lawa macam ni pun dia main pakai kasut. Kenapa entah ni pakai kasut? Kapet habis kotor. Mana boleh? Sunnah Rasulullah. Duk kemas hal itu. Masalah kau tak cerdik. Dah lah tak cerdik, menyusah ke orang. Kalau tak cerdik, tak menyusah ke orang, tak apa. Menyusah ke orang tu jadi masalah. Kan? Jadi nak mengamalkan sunnah ni pun kadang-kadang dia kena ada faktor kepandaian tu. Kena cerdik banyak jugalah. Pasal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, yang tu kita bincang itulah dalam kuliah kita hari tu insya-Allah. Hari ni insya-Allah kita masuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dalam kitab kita ni Sahih Muslim ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ni isteri yang boleh dikatakan Nabi Muhammad sayang lah. Nabi sayang sangat Aisyah ni. Aisyah radhiyallahu anha ni dalam riwayat kita orang Sunni, Nabi Muhammad meninggal dekat riba Aisyah. Orang Sunni lah. Orang Syiah kata tak, orang Syiah pula. Orang Syiah kata tak, Nabi Muhammad ni masa meninggal dekat riba Ali. Orang Syiah. Sebab dia kata Ali lah segala-galanya kan. Jadi kalau kita dengar ada orang dok cerita, dia kata Nabi Muhammad ni masa meninggal ni dekat riba Ali, yang tu orang ambil rujukan Syiah. Tapi kalau kita orang Sunni ni, kita baca kitab-kitab Sunni, kita akan jumpa riwayat Nabi Muhammad meninggal dekat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni isteri Nabi Muhammad yang boleh dikatakan sayang lah. Sampai tahap Nabi Muhammad pun duduk kat rumah dia.
Dan Nabi SAW ni pula masa dengan sakit tu minta izin dengan para isteri, minta supaya duduk dekat rumah Aisyah. Isteri-isteri Nabi pun tengok Nabi tengah sakit tu pun okeylah, bagilah bagilah peluang kepada Nabi dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha senang dia ni bukan sekadar rapat dengan Nabi, bapa dia pun rapat dengan Nabi. Abu Bakar tu kan, Abu Bakar As-Siddiq itu bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni dia adalah diriwayatkan kepada kita ni beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca ni, yang Aisyah riwayat ni, cerita dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila ada orang dapat anak, orang selalu bawa anak-anak kecil dia jumpa dengan Nabi. Macam kita lah, kita kalau pergi dekat kat Kelantan, masa Allahyarham Tok Guru Nik Aziz hidup dulu. Hari Jumaat, pagi Jumaat, dia duduk kuliah subuh lah dekat masjid Tok Guru tu lah, Masjid Pulau Melaka tu kan. Dia habis kuliah subuh tu, dia nak paling habis kuliah tu orang beratur dekat pintu masuk, pintu dia keluar masuk tu, pintu Tok Guru Nik Aziz keluar masuk tu kan. Beratur orang ni bawa anak kecil sebab nak tahnik, doakan keberkatan. Betul tak? Cumanya kalau kita tengok cara Tok Guru Nik Aziz duk tahnik budak tu senang. Kita ni kat Alik Selangor ni cara tahnik jadi susah. Kan? Cara tahnik kita tu kena buat kenduri. Kenduri tu pula lebih kurang macam kenduri kahwin tu. Betul kan? Dekat sini, dekat Selangor lah. Lepas tu dia ada buayan dia. Buayan tu pula ada daun kelapa pula lipat-lipat. Hebat. Anda cerita ni, anda pengalaman, anda pergi sekali. Tengoklah. Masa kat Kelantan dulu kerap sangatlah. Masa belajar pondok dulu selalulah pergi majlis tahnik. Orang kat sana majlis orang di Kelantan ni style dia tahnik ni, dia pagi tu selalu pagi Jumaat lah. Pagi Jumaat tu dia panggil datang rumah, tahnik lebih kurang. Lepas tu berselawat. Lepas berselawat tu kita makan. Makan tu pula roti cicah kari. Tu style ahli Kelantan kan. Dekat sini tak, dia kenduri tu ayam masak merah semua komplit. Kita pun wow, ini mula-mula pergi tu kita confuse, ni tahnik ke kenduri kahwin ni? Fikir kan, ni style orang sini lah. Lepas tu dia tahnik tu satu part. Lepas tahnik tu masa dia nak gunting rambut tu kan, dia berdiri, dia berselawat ramai-ramai. Bila berselawat ramai-ramai tu pula ada seorang pegang dulang, ada seorang pegang budak. Dekat dulang tu ada gunting, ada pergi ada air, ada tempurung tu tak tahan tu. Anda tak boleh terima tu tempurung. Anda tak faham kenapa mesti tempurung. Sedangkan banyak mangkuk-mangkuk yang kat kedai orang jual tu kan. Dia cari gak yang tempurung payah nak dapat tu. Dia cari tempurung tu, lepas tu dia pun gunting. Dia gunting rambut tu, dia bubuh kat dalam tempurung tu. Wallahu alam kenapa. Wallahu alam kenapalah. Kan? Ni dekat sinilah, alik-alik sini, alik-alik Selangor ni kan. Tak tahulah ada lagi ke tidak. Anda tak tahu Anda pergi sekali je. Kat mana tu adalah satu kawan, dia orang Jawa, dia minta jemput, ada pergi tu nak tengok. Wow, kenduri ni, kenduri. Dia ada amalan-amalan yang kita buat. Cuma ada timbul pula satu masalah. Orang ni bila buat tahnik dia suka berselawat. Sana dia berselawat dekat Kelantan lah. Anak kat sini anda tak apa nak tahu. Dekat Kelantan dia bila selawat tu dia berdiri. Sana bila habis cukur tu dia akan berselawat berdiri. Masa berdiri tu dia berselawat sallallahu alaihi Muhammad kan. Dia buat selawat. Ada sebilangan orang dia tak setuju berdiri. Dia kata tak payah berdiri, kita duduk. Antara orang yang tak setuju berdiri ni itulah Allahyarham Tok Guru Nik Aziz lah. Anda ingat masa anda mengaji pondok dulu, kaji duk pergi mana? Pergi Dewan Zulkifli, tempat Tok Guru Nik Aziz mengajar tafsir. Masa kita mengaji pondok dulu, rajin duk pergilah hari pagi Jumaat tu kan, kuliah duha. Kita pergi. Dalam kuliah Tok Guru Nik Aziz dia cerita, dia kata dia ni duduk belajar kat negara Arab, belajar dekat India, belajar dekat Pakistan. Dia ni duduk tengok amalan berselawat berdiri ni banyak yang tak sihat. Sebab masa dia berselawat berdiri tu, dia letak ada satu kepercayaan Nabi Muhammad datang dalam majlis dia. Itu jadi masalah tu. Macam nak? Ini dah ada dah kat Malaysia ni. Start dah ada dah. Dia nak buat majlis selawat tu tak apalah. Dia nak selawat tu, masalah masa selawat dia lambai tangan. Tak lambai tangan tu pun tak salah. Sebab mungkin dia lambai tangan tu sebab dia senaman tangan. Mungkin. Dia rasa tangan tak berasa bagi lambai sikit senaman kan. Mungkin. Tapi yang tak apa nak kena tu, yang tak apa kita rasa tak apa sedap hati tu, masa dia lambai tu, dia ni yang Tok Guru ni pula yang duk suruh lambai tu, dia sebut lambailah Nabi Muhammad ada kat situ duk tengok. Kau tahu mana Nabi tengok kau? Yang tu yang jadi problem tu, yang tu jadi salah faham terhadap agama tu kan. Bermaksud dia letak satu kepercayaan yang Nabi Muhammad datang dalam majlis dia kan.
Yang tu tak apa nak tepat tu. Tak apa nak, bukan sekadar tak apa nak tepat, tak apa nak sihat. Tak apa nak sihat kalau budaya macam ni ada. Adalah ulama-ulama yang ada kritik lah benda macam ni. Bukan ulama baru ni, ulama-ulama dulu ni. Macam contoh ada seorang ulama nama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ada tulis kitab lah, Fathul Bari Syarhul Bukhari. Ni bukan Ustaz Fathul Bari tau, jangan salah faham. Nama kitab Ustaz Fathul Bari tu bapak dia bubuh nama dia tu nama kitab. Tu nama kitab bubuh dekat dia lah. Tak apalah dia tu. Jadi kitab tu nama Fathul Bari, ulama yang tulis tu nama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nama ulama. Dia pergi bahas, dia kata kita ni tak boleh nak kata Nabi Muhammad SAW ni boleh kita berjumpa secara terang-terangan macam ni, yaqazah, dalam keadaan sedar ni kita tak boleh nak jumpa Nabi SAW. Sebab kalau betul lah kita boleh berjumpa Nabi Muhammad secara live macam ni, apakah Nabi Muhammad di dalam kubur tu dekat Madinah tu ada kat situ ke, ada kat tempat kita? Maksud tak? Tapi ada kepercayaan mengatakan kita ni boleh berjumpa dengan Nabi secara live ni. Dan kalau jumpa Nabi Muhammad datang kat Malaysia bersalam dengan kita lah, bila bersalam dengan kita dah Nabi Muhammad dekat Madinah kat dalam kubur tu ada ke tak ada? Satu soalan kan. Tapi kepercayaan tu dah ada tau, dia dah merasap dalam budaya orang Malaysia. Dia dah ada macam Nabi Muhammad SAW datang. Wow, kacau, memang kacau. Dulu yang duk letak kepercayaan ni orang Arqam dulu. Ingat dulu Allahyarham Ustaz Syari Muhammad, Ustaz Syari Muhammad. Yalah Malaysia fatwa dia tu sebagai sesat lah apa tu, tolak tepi tu. Tapi dia ada kepercayaan tu, katanya Ustaz Syari ni sendiri, dia ni berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Cerita orang bawa. Anda ingat sejam 4 dia 3 dah masa tu. Anak budak-budak ke masa tu. Kan? Cerita keluar, lepas tu keluar ada video tape tu percakapan di antara Ustaz Syari dengan Rasulullah. Konon ceritanya lah. Ada tape masuk dalam TV, dengar ni. Keluar ada TV tu, TV 1 tu gambar tape. Sedang pakai set tu kan. Dia bercakap. Masa bercakap tu yang pelik tu yang pertama sempat pula dia rakam. Itu yang pertama lah. Macam mana dia boleh rakam tanpa pengetahuan Rasulullah. Itu yang pelik tu satu. Yang keduanya percakapan itu Rasulullah SAW ni pergi panggil Allahyarham Ustaz Syari ni dengan panggilan tuan. Dua. Yang ketiga yang pelik, Nabi Muhammad cakap Melayu. Tu lagi pelik Muhammad cakap Melayu. Something wrong tu. Dia rasa lain macam. Kita pun rasa biar betul kau nak goreng pun biarlah munasabah kan. Dululah kan. Tak tahulah wallahu alam apakah betul Ustaz Syari ni mendakwa dia berjumpa dengan Rasulullah SAW ataupun itu cerita-cerita untuk orang nak memborokkan dia. Wallahu alam. Tapi yang pasti anda ingat masa tu memang keluar dalam TV kan, cerita dia. Tak apalah, tu cerita dulu. Sekarang mari dah mendakwa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak boleh nafikan mimpi jumpa Nabi ni boleh berlaku. Betul. Kalau kita ni mimpi jumpa Rasulullah itu memang boleh berlaku tak mustahil mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah orang yang mendakwa mimpi itu cerita dekat kita nak percaya, itu soal nombor 2. Orang tu dia kata jumpa kita, ana mimpi jumpa Rasulullah. Kita nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak kisah. Tak rosak akidah sikit pun. Sebab orang nak mendakwa ni dia boleh dakwa semua. Tak betul dak tak tahu. Sebab tu anda pesan lah, mana-mana pun selalu sebut, kalau ada orang jumpa kita, dia kata dia jumpa Rasulullah, tanya dulu soalan dekat dia. Soalan tu tanya, Nabi Muhammad yang kau jumpa tu rupa dia macam mana? Sebut. Kalau dia kata Nabi Muhammad SAW ni rambut belah tepi, kita kena tambah lagi soalan, Nabi Muhammad ada misai kontot tak? Kalau dia kata ada, yang tu Hitler, bukan Nabi Muhammad. Cakap ke dia. Sebab yang belah tepi ni Hitler. Nabi Muhammad bukan belah tepi, Nabi belah tengah. Tu rambut Nabi Muhammad SAW. Kita tanya pula, Nabi Muhammad ada janggut tak? Dia kata ada. Kita tanya, janggut Nabi tu macam mana? Dia kata janggut Nabi lebih kurang macam janggut ustaz itu bukan Nabi. Kan? Itu ustaz yang kau jumpa lah. Sebab Nabi Muhammad janggut bukan macam janggut orang Melayu ni. Orang Melayu ni yang ni je ni, tu masalah dia. Orang Melayu kan dia punya hormon tak bagus. Betul naik tu sejemput dia kan. Orang Melayu kita panggil janggut cari makan. Janggut kita ni janggut macam kita, janggut macam mana ni lah. Nabi Muhammad dia bukan janggut macam ni, dia ada jambang pula tepi ni. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni janggut jambang Nabi ni pula tersusun. Ni nampak ni susun elok kan. Kita punya janggut sejumput ni pun kelang kabut. Ni kalau silap-silap ni kadang naik ke atas naik ke bawah semua dia. Kan? Ni maknanya kena tanya dulu. Pergi tanya pula yang kau jumpa tu Nabi Muhammad ada bagi pesanan tak? Dia kata ada.
Pesanan apa? Pesanan bagi yang megan. Masa Nabi bagi pesanan dalam mimpi tu cakap apa? Cakap Melayu. Bukan Nabi. Itu bukan Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad orang Melayu. Melayu lah Muhammad tu. Bukan Nabi Muhammad betul tu. Kan? Nak bagi tahu mimpi jumpa Nabi ni boleh berlaku. Tapi kalau ada orang mendakwa dia mimpi jumpa Rasulullah SAW, dia cerita dekat kita, kita nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak jadi apa masalah pun. Dan kalau kita dengar orang dok bagi tahu kat kita yang dia mimpi jumpa Nabi, tanya dulu rupa paras orang dalam mimpi yang dia nampak tu macam mana. Lepas tu kita banding pula dengan hadis-hadis yang cerita tentang rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau serupa, Nabi lah tu. Kalau tak, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham cerita. Akhir-akhir zaman sekarang ni macam-macam mendakwa jumpa Rasulullah kan, lepas tu buat majlis tertentu, lepas tu meletakkan kepercayaan Nabi Muhammad hadir. Itu budaya-budaya yang tak sihat. Budaya-budaya yang tak sihat. Tuan ingat masa belajar pondok Tok Guru Nik Aziz, Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, dia ada sebut, dia kata dia balik daripada Azhar ni, dia dah tengok budaya selawat berdiri, dia ni hati kecil tak apa nak setuju. Sebab bila berdiri tu, lepas tu kita pergi baca pula marhaban. Marhaban ni bahasa Arab, mana Melayu selamat datang. Maksudnya bila kita berselawat berdiri, kita baca marhaban ya nurul ain, ini baca tu kan. Bermaksud tu kita meletakkan kepercayaan Nabi Muhammad hadir lah. Sebab tu kita sebut marhaban. Faham tak? Jadi Tok Guru, Allahyarham Tok Guru ni, dia rasa tak sedap. Jadi dia fikir macam mana nak buat. Last sekali cerita Tok Guru, dia kata bila orang selawat berdiri, dia tak berdiri, dia duduk lah. Majlis tu dia pergilah. Dia pergi majlis tahnik tu duduk congok. Orang lain ni berdiri selawat. Sampai orang pergi tanya, Tok Guru, kenapa tak berdiri? Dia tanya balik. Dia tanya Tok Guru, kenapa tak berdiri? Tok Guru Nik Aziz tanya balik, dah kamu berdiri tu kenapa? Dia tanya. Tak boleh nak jawab. Kalau saya jawab, tak apalah, saya duduklah hari ni. Betul je. Yalah, Tok Guru Nik Aziz ni, dia banyak menegur orang tapi dengan penuh berhikmah. Contoh, orang Malaysia dulu ada, sekarang agak kurang dah. Kita lepas semayang, kita doa 2 kali. Betul tak? Ingat tak kita ghostan sikit dalam 20 tahun dulu? Orang Malaysia ni ada budaya Assalamualaikum, Assalamualaikum tu tak apalah, doa ni walhamdulillah al-Fatihah. Betul tak? Lepas tu baca pula doa Rabbana taqabbal minna, adalah doa dia baca tu kan. Lepas tu bagi tambah pula ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Betul? Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Betul kan? Ingat lagi? Ingat, mesti tak ingat kot. Yang pertama, bacaan ni kalau pergi dekat negara Arab memang tak ada. Pergi kat Mesir tak jumpa, Pakistan tak jumpa, India tak jumpa, habis berjalan negara tak jumpa. Kita ingat dekat negara luar je. Mari kat Malaysia, pergi negeri yang lain, negeri Selangor pun tak jumpa. Kat Perak tak ada, dekat Kelantan tak ada, dekat Kedah tak ada, mari dekat Kuala Lumpur ada. Kenapa Kuala Lumpur je ada? Kalau benda tu dibuat oleh Nabi, mesti semua negara ada kan. Sebab hadis Nabi tu orang baca bukan di Malaysia, semua negara orang baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rupa-rupanya yang mula-mula baca tu adalah orang Malaysia. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia yang dah jadi rakyat Malaysia. Namanya Kiai Fathullah Harun, Imam Masjid Negara yang pertama. Meninggal lah Syekh ni. Dan doa ni dibaca bila ni? Pada doa yang kedua lepas daripada semayang tu kan. Cerita Tok Guru Nik Aziz ni, Allahyarham, dia pernah cerita, nak dengar masa nak belajar pondok dulu. Dia cerita, dia kata dia tengok budaya orang Malaysia ni pergi doa 2 kali. Dia rasa tak setuju. Dia kata kenapa nak doa 2 kali? Doa sekali cukup lah. Habis sekali tu kau habislah rangkum segala doa dalam satu doa tu kan. Kenapa kena ada Al-Fatihah? Alhamdulillah Al-Fatihah apa tu baca doa tu kan. Jadi last kali dia kata nak halang takut orang bergaduh. Last kali dia sendiri dekat pondok dia Pulau Melaka tu, bila jadi imam dia doa sekali, dia tak doa 2 kali. Tok Guru cerita, dia kata pisah, orang kata panggil pisah ni sengaja ambil pisah buat biar orang tanya. Ayat Tok Guru, dia ni sengaja buat biar orang sampai tanya. Last kali orang tanya Tok Guru, kenapa doa sekali? Dia kata dah demo doa 2 kali tu buat apa? Yang kau orang doa 2 kali tu kenapa? Tanya. Dia kata tak boleh nak jawab. Tak apalah, kita doa sekali je lah. Dan budaya tu alhamdulillah sampai dekat tempat kita kan. Sekarang ni kat surau masjid dekat Selangor ni pun doa sudah sekali. Betul tak? Kita tak buat doa dah 2 kali. Anak-anak muda ni kalau sebut doa 2 kali, ada boleh tanya sebab dia tak buat. Sebenarnya dia tak timbul jenis amalan kita baca doa ni sebanyak 2 kali. Alhamdulillah lah. Maksudnya kepahaman manusia ni terhadap amalan ibadat ikut cara Nabi ni makin lama makin orang tahu. Betul tak?
Orang dah terbongkar. Oh macam ni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh macam ni amalan orang tua kita dulu. Betul tak? Orang dah makin celik tentang amalan cara yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lah, syukur dengan Allah SWT. Baru ni ada seorang bergaduh sikit dalam, ada seorang ustaz ni, dia pergi kuliah, dia pergi cerita tentang fenomena Habib, antara baik dan buruk. Tak apalah, dia cerita tu tak apalah, bomba-bomba duk cerita ni, keluar tajuk pasal cium kaki Habib. Orang salam ni cium tangan, kaki habis cium habis. Lepas tu ustaz tu bahar lah, dia kata ada ke tidak jenis cium kaki, cium tangan ni. Adalah 2-3 hadis. Kalau kita baca dalam hadis pun memang ada hadis yang menceritakan tentang orang Yahudi cium tangan dan kaki Nabi. Ada. Nabi SAW ni balik daripada Nabi Muhammad sampai dekat Mekah, sampai ke Madinah, orang Yahudi ni datang pergi serbu Nabi, cium tangan, lepas tu cium kaki Nabi SAW. 2 hadis. Hadis yang kedua pun cerita ada cium tangan dan kaki Nabi SAW. Tapi cium kaki orang lain daripada Nabi tak ada. Cium yang kaki lain daripada Nabi ni tak ada. Hatta pada zaman sahabat memang tak ada. Jadi kesimpulan daripada ustaz kita ni, dia kata orang yang cium, yang boleh cium kaki ni khususiyatul Rasul. Nabi je kita boleh buat lagu tu, sebab Nabi tu maksum. Yang lain pada Nabi ni tak maksum. Pergi cium kaki, Syekh cium kaki ustaz, agak-agak je dia pun. Jalan orang salam je, ada geng 3 orang pergi cium kaki. Jam kita Syekh. Ana sendiri pun pernah ada orang nak cium kaki, melompat aku. Melompat Syekh. Tapi yang nak cium tu Hindu lah, bukan orang Islam. Kan? Melompat Ana Syekh. Ana bimbang orang cium kaki sebab duk teringat yang cium kaki ni ayah pain. Ayah pain je cium tangan. Ada kan? Kita tengok dalam Allah YouTube tu pula ada lagi video tu kan. Mau ramai-ramai pergi cium kaki satu pak kaki je letak bubuh air susu pakat-pakat minum. Itu lagi nak termuntah. Lah bukan cerita air letak kat susu kat kaki tu, kita tengok muka ayah pain tu pun kita nak termuntah dah. Tapi berbual, tapi adalah orang dok panggil lagu tu. Jadi dia Nabi tu maksum. Kalau nak cium kaki Nabi, iyalah Nabi khususiyatul Rasulullah. Adalah ustaz pula tak setuju. Ada ustaz tak setuju. Yang ustaz kata sebenarnya kita nak cium kaki tok guru kita pun boleh. Dia marilah satu hadis. Hadis tu dia pergi sebut hadis riwayat Al-Bukhari. Orang kita yang kurang belajar hadis Bukhari, ini mesti sahih. Kita faham. Kita hadis riwayat Bukhari ni. Tetapi rupa-rupa hadis riwayat Imam Bukhari itu bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang kata Bukhari itu daripada kitab Imam Bukhari, ya kitab yang lain. Nama kitab tu Al-Adabul Mufrad, nama kitab lah. Dalam kitab tu dia marilah hadis daripada seorang lelaki nama Suhaib Maula Al-Abbas. Dia ni bekas hamba kepada Abbas, pak saudara Nabi SAW. Dia kata ra'aitu Aliyan, aku tengok Ali bin Abi Talib ni cium yadal Abbas wa rijlaihi. Aku tengok Ali bin Abi Talib ni cium tangan Abbas, pak saudara Nabi, dan juga cium kedua kaki Al-Abbas. Dia kata sebenarnya bukan khususiyatul Rasul. Maknanya kalau kita nak buat sama-sama kita pun boleh, sebab ada sahabat cium kaki sahabat Nabi yang lain. Dia marilah hadis tu. Bila buat keluar hadis tu, orang yang mengajar hadis gelak sakan lah. Ni apa ustaz tak bercerdik buat keluar statement pakai hadis ni? Sebab orang belajar hadis dia akan cek hadis ni rupa-rupanya ada problem. Hadis tu ada problem. Hadis tu daif. Hadis tu daif sebab perawi yang nama Suhaib tu sendiri tu, ramai ulama-ulama hadis mempertikaikan dia ni macam mana rupa-rupanya. Cerita dia. Maksudnya hadis tu daif tapi dijadikan hujah untuk menghalalkan sesuatu tindakan. Itu tak boleh berlaku sebenarnya. Yang tu tak boleh. Jadi hukumnya tak boleh cium kaki orang. Tak boleh. Nak saja kita nak cium kaki mak kita. Janganlah. Cium tangan mak sudahlah. Cium tangan ni tak ada masalah. Nak cium tangan, tapi Al-Imam An-Nawawi dia letak syarat. Kita nak cium tangan orang pastikan bukan kerana dunia. Kita nak cium tangan dia tu betul-betul kerana akhirat. Maksudnya penghormatan kita kepada mak, penghormatan kita kepada bapa, penghormatan kita pada ustaz tok guru ni betul-betul kerana Allah, bukan kerana lain. Kita nak cium tangan orang politik agak-agak kerana akhirat ke kerana dunia? Orang politik ni akan jadi lain. Syekh, cium tangan orang politik sebab fikir nak dapat projek. Jadi kalau kerana dunia, yang tu tak boleh. Itu dia. Itu Imam Nawawi ada sebut. Clear lah dalam kitabnya Majmu' kan. Dia sebut, dia kata tak boleh sebab kerana dunia.
Yang dibolehkan tu pun kerana akhirat. Itu pun tangan. Cium tangan tu kan. Buatlah kalau nak buat. Tapi kalau anak memang tak izinkan orang cium tangan anak lah. Sebab apa? Sebab anak tengok tok guru anak dulu pun tak izin orang cium tangan dia. Takkan aku nak lebih pada tok guru aku. Kan? Orang nak marah. Dia marah. Kita cium dia marah. Apa cium tangan aku? Berapa kutuk kita pula. Oh, jam. Kan? Kalau pergi dekat apa ahli-ahli Libya, ulama-ulama Libya, ulama di Mauritania, mereka ni pula ada sikit. Dia orang kalau salam nak cium tangan ni dia orang tak pernah izin. Tiba-tiba ada juga orang cium tangan. Tok guru besar ni, ulama-ulama besar kat sana, jalan-jalan orang cium tangan. Bila cium tangan dia tu, bila dia nak tarik tak sempat, orang dah tercium, dia tarik balik tangan orang tu, dia cium tangan kawan tu balik. Tu rare sikit lah. Rare. Jadi kalau kita ni rasa nak suruh ulama cium tangan kita, buat macam tu lah. Pergi dekat Mauritania cari ulama besar-besar tu, yang ni warak-warak ni, yang kita nak cium tangan dia tak bagi tu, kita salam tu pegang kuat-kuat tu, masa nak salam tarik cepat-cepat, biar dia tak sempat nak fikir, cium tangan dia. Dia tarik tangan kita balik, dia cium tangan kita. Masa dia cium tangan kita tu, kita ambil gambar masuk Facebook. Mesti banyak like. Saya lah bercakap. Adalah style ulama-ulama tertentu kan. Jauh aku pergi. Okey, sini balik. Cerita dia, Aisyah radhiyallahu anha ni dia bagi tahu, dia kata Nabi SAW ni orang suka bawa budak-budak datang jumpa dengan Nabi SAW. Yalah orang dapat anak pergi jumpa Nabi. Jadi bila jumpa yuktabis sibyan, budak-budak ni dibawa datang kepada Nabi SAW, fayubarriku alaihim. Nabi SAW ni akan mendoakan keberkatan kepada budak tu. Yang ni akhlak Islam. Akhlak Islam Kita nak bagi tahu doa yang terbaik kepada anak ni adalah bapa. Sebenarnya bapa mendoakan anak itu lagi afdal berbanding kita minta tolong ustaz doakan untuk anak kita. Sebab bila kau minta izin, minta tolong ustaz tu doakan untuk anak kita, silap bulan ustaz tu doakan untuk anak dia. Anak kita saja yang itu. Kan? Orang Malaysia kan, ustaz doa keberkatan. Yalah ustaz tu. Yalah ustaz tu lo RM5. RM5 dapat ke ustaz. Dia tak doa pun. Kadang kan. Nak bagi tahu orang yang paling afdal doa untuk anak ni adalah bapa tu sendiri. Benda ni ada hadis lah. Nak mari sini hadis riwayat Imam Ibn Majah, Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan hadis ni hadis sahih daripada seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata Rasulullah SAW ni ada bersabda. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Nabi kata ada 3 doa yang kalau kita berdoa Allah Ta'ala ni akan mustajabkan, tidak ada keraguan lagi. Kalau kita buat ni doa ni, 3 jenis doa ni Allah Ta'ala tak akan tolak. Apa dia doa tu? Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kita ni kena zalim. Kena zalim tu macam mana? GST contoh. GST pun tajuk best juga sebenarnya. Kan? Yalah masuk kedai, tengok dekat bil yang mamak tu bagi RM4.80. Bil tu lah. Kita pergi jumpa dengan mamak masa nak bayar tu, dekat dia punya kaunter tu bagi RM5. Kita pun dengan belagak tunggu 20 sen. Dengan belagak, bukan saja-saja tunggu dengan muka belagak. Mamak, muka 20 sen tunggu. Lepas tu mamak tu kata 10 sen lagi. Apa 10 sen? Kita dah naik angin. Kau pahal? Aku tulis, kau nak tipu? Mamak tu sebut sepatah GST. Oh jam. Kata apa dah? Guna cari 10 sen bagi. Hati celaka tak guna betul. Kita bercakap. Nak marah ke mamak tak boleh. Sebab memang itu yang dah buat dalam kerajaan kan. Last sekali daripada kedai mamak masuk ke kereta sampai ke tempat nak pergi tu, hati duk kutuk kerajaan berasap-rasap. Tak boleh apalah GST bro. Syekh ada cerita 2-3 tempat. Ada seorang makcik telefonan lah. Hari itulah dalam 2-3-4 hari sebelum ada GST kan. Ada seorang makcik ni telefon ni marah-marah, dak merepek. Hello ustaz. Oi, apa dia marahkan aku Aku buat silap apa dia? Kata ustaz tanya ada seorang ustaz ni, orang dia buat satu statement. Dia kata kalau kita ni bayar cukai, niatkan sedekah, dapat pahala sedekah. Lepas tu ni dapat dalam WhatsApp saya ni, saya nak tanya ustaz tu saya rasa mesti ustaz parti. Dia buat parti kerajaan lah. Dia marah parti kawan tu kan. Mereka dia dengar anak tak tahu pula makcik ni. Tu lah ni nak tanya ustaz ni, nak bagi tahu ustaz lah ni. Anak kata sanggih makcik pun. Gitu. Anak pula jadi jam. Dia kata nak tanya ustaz pula ni.
Macam mana statement daripada ustaz yang satu lagi dok mengatakan kalau kita bayar cukai niat sedekah dapat pahala sedekah. Hai, susah anak nak jawab ni. Betul, anak pun tanya makcik duduk kat mana? Tanya soalan. Dia kata makcik duduk dekat section 17 Shah Alam. Oh, jauh sangat. Macam mana ustaz? Bila datang surau ni? Kena cerita tu kat surau. Hai. Makcik ni. Anda pun katalah macam ni lah. Kalau nak samakan cukai dengan sedekah, silap banyak lah. Sedekah yang kita bayar ni tak ada siapa paksa pun. Jalan-jalan tengok tabung, hati tu rasa nak bagi sedekah, awak keluar bubuh dalam tabung kan. JST tu kita tak nak bagi, mamak tu paksa bayar. Masalah dia. Jadi nak samakan sedekah dengan JST tu tak tepat banyak lah. Itu satu lah kan. Kita kena faham. Tetapi okeylah, hukum ni macam mana? Bagi banyak hukum pula. Sebab apa? Ada pula mufti-mufti buat statement halal kata dia. Susah lah kalau mufti buat statement. Tu lah cakap makcik ni kena fikir nak bagi anak pula jadi mufti. Kalau anak jadi mufti, fatwa anak kata haram lah. Kan? Biar pening habis orang rakyat Malaysia. Dia macam ni anak nak bagi tahu sebenarnya cukai ni, asal cukai, kerajaan ni bila dia tak ada duit, dia nak bagi ada duit. Bila tak ada duit, nak bagi ada duit, macam mana nak buat? Caranya, kalau tengok ada penghasilan bumi, dia kena manfaatkan penghasilan bumi untuk adakan dalam dana kerajaan itu duit. Contohnya minyak, contohlah kan. Apa lagi, macam-macam lah. Lepas tu kerajaan tu pula dia kena cerdik dia kena berniaga. Maka timbullah konsep GLC. Maksud tak? GLC yang ada kat negara tu kan. Kenapa GLC itu diwujudkan? Nak berniaga, nak cari duit, biar dana kerajaan ni ada duit. Itu konsep dia lah. Cumanya duk buat tiba-tiba duit dana kerajaan tak cukup untuk pembangunan, untuk macam-macam. Makanya kutiplah cukai, keluarlah namanya cukai pendapatan. Cukai tu, cukai ni, cukai tanah lah, gajah rimau macam-macam keluar lah kan. Jadi bermaksud cukai dikutip sebab kerajaan memerlukan duit untuk memberi kebaikan kepada rakyat. Itu asal dia. Boleh tak nak kutip cukai? Segitu boleh lah. Tapi isu dia dah kutip, tiba-tiba duit tetap tak ada. Persoalan dia ke mana duit tu? Itu yang kena tanya dulu. Betul tak? Duit tu pas mana pergi? Jadi kalau duit tu memang diurus dengan baik, dengan amanah, tiris pun tidak, kebocoran tak ada, penyelewengan tak ada, kemewahan tak ada, orang-orang besar tak pakai jet mahal-mahal. Contoh. Kan? Lepas tu nak kutip cukai, okey lah, fine lah. Atas nama JST ke, ST ke, Gajah Rimau, boleh lah. Sebab memang penyelewengan itu tak berlaku. Tapi masalah sekarang, bila kita cek, audit kata setahun kerugian ni, kebocoran dalam audit sebut lah ni. Audit sebut dekat Malaysia ni setahun kebocoran 23 bilion sampai 40 bilion. Dia punya keciciran tu. Hasil kutipan GST ni pula sebanyak 23 bilion. Kutipan dengan bocor tu banyak lagi yang bocor. Betul tak? Anak buat misal macam gelas ni kan. Gelas ni air bubuh. Kita air ni dia ada lubang kecil. Titik lah tak. Okey lah, tahan lagi kan. Tapi kalau lubang kat bawah ni bukan lubang kecil ni, memang bawah tu tak ada langsung. Bubuh air, ada air dalam tu. Itulah masalah berlaku kat Malaysia. Betul, kalau orang tanya anak, boleh ke GST ni? Anak kata, nak kata boleh lagu mana? Kebocoran tak selesai, penyelewengan tak selesai, apa lagi, pembaziran tak selesai, kemewahan tak selesai. Selesaikan itu dulu, baru kena cerita GST ni halal ke tidak. Baru betul kan? Susunan dia tu cara. Kalau nak bahas konsep ad-daraib, cukai mengikut fiqh Islam, kalau dah bahas lah. Tapi kalau nak bahas segi hukum cukai mengikut orang-orang yang ada kepentingan, tu cerita lain. Kan? Kita tak cerita kepentingan, kita cerita segi fiqh Islam. Quran dan hadis ni aja, kutipan cukai dalam Islam tu lagu mana. Tu kalau nak tengok dalam fiqh Islam. Gitu. Kacau. Bab JST ni pun pening, merepek habis. Anda rasa masuk kedai, anda selalu masuk kedai minum teh, anda perhati orang sebelah, orang kiri kanan bercakap. Ni, bila datang bayar, dia akan tanya mamak, ada JST tak? Tanya mamak lah. Ada mamak yang jadi, ada mamak macam minum wan tadi, ada minum kedai tu, wan bistro tu kan, minum situ. Mamak tu kata, sini tak ada JST. Kata mamak tu, dia kata bagus mamak ni. Anda pergi kat Kuala Lumpur, minum teh, bayar RM4 80 sen, mamak tu tambah 10 sen lagi tak cukup, RM5 10 sen. Dia kata macam mana? Tulis RM4 80 sen GST. Kata mamak tu, okeylah bayar kan. Hati tak larat kutuk kerajaan. GST dah kita ni. Hadis ni pas mana tak tahu ni.
Okey. Jadi Nabi Muhammad kata doa ni ada 3 doa yang kalau kita berdoa mesti Allah Taala makbulkan tanpa syak lagi. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kita ni kalau kena zalim kita doa, insya-Allah Allah Taala makbulkan doa. Yang kedua kata Nabi sallam da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Ni lebih orang musafir Syekh. Dia musafir mana-mana tu, sampai tengah jalan tu cari surah, sembahyang, lepas sembahyang tu doa. Insya-Allah doa orang yang musafir ni tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kata Nabi Yang ketiga kata Nabi wa da'watul walid li waladihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa seorang bapa untuk anak dia. Sebab itu dapat anak nak doa tu bapa tak payah cari ustaz, buat sendiri. Macam mana? Nabi ni panggil ustaz tolong tahan, tak payah, bapa tu buat sendiri. Buat sendiri ya. Sebab kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan doa bapa itu lagi baik untuk anak dia berbanding orang lain mendoakan untuk anak kita. Macam mana? Tu sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tu amalan yang baik lah. Kita mendoakan untuk anak ni memang amalan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis. Hadis ini daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia katakan Nabi sallam yu'awwizu al-Hasan wal Husain. Nabi sallam ni dia selalu doa untuk cucu dia, Hasan Husain. Nabi selalu doa untuk cucu dua orang kan, Hasan Husain. Dan doa Nabi ni u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu doa Nabi. Aku minta selamatkan dua cucu aku ni dengan kalimah-kalimah Allah. Dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala syaitan-syaitan dan juga daripada binatang-binatang yang berbisa. Doa Nabi untuk cucu dua orang, cucu Nabi sallam. Dan juga daripada wa min kulli ainin lamah, daripada mata-mata yang ada kejahatan. Mata-mata kejahatan ni macam-macam tafsiran ulama, antaranya adalah jin. Contohlah kan. Maknanya Nabi mendoakan untuk cucu dua orang, Hasan dan Husain. Amalan ni rupa-rupanya bukan sekadar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilakukan juga oleh Ibrahim untuk anaknya Ismail alaihissalam. Kita ni Syekh, anak kita kena doakan. Macam nak? Doa. Nabi Muhammad dia mendoakan untuk anak sepupu dia, Abdullah bin Abbas. Anak dah besar Doa ni tak mesti tanda tangan tau. Ada doa tanda tangan, ada doa tak tanda tangan, dan ada satu doa pula dia tak tanda tangan dan bertadah pun tak semua tak, yang ada dipegang pada tempat tu. Ada. Anak nak bagi tahu masuk jamban doa tapi tak tanda tangan. Ada tu orang masuk jamban doa tanda tangan. Sampai kat pintu jamban tu dia tanda tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada ke? Kalau ada kacau kan. Orang pula ambil wuduk dia dengar amin. Slow sini kan, lagi kacau. Orang masuk jamban doa tak tanda tangan. Betul? Kita makan dan minum doa ada tapi tak tanda tangan. Dalam hadis yang sahih, bacaan doa yang sahih, doa makan ni Allahumma barik fi. Itu yang sahih. Yang kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, hadis tak sahih. Tak sahih. Rupanya yang sahih tu yang pendek tu. Allahumma barik fi. Senang. Ya Allah Tuhanku, bagilah keberkatan pada makanan ni. Itu doa dia. Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ke sana. Kalau hak mari jenis angin sikit tu, dia beritahu segala Rabbana dia himpun. Tu lagi kacau. Rabbana zalamna, dia fikir apa lagi Rabbana dalam Quran. Rabbana atina, habis Rabbana nak boleh ke makan tu, ya Allah. Jam. Kan? Anda nak bagi tahu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa tu pun daripada hadis yang lemah. Pasal nak? Jadi yang sahih tu Allahumma barik fi. Lepas ni kalau kita makan baca doa yang pendek tu. Allahumma barik fi. Tapi masalah kalau baca pendek, orang pula tanya, kenapa pendek sangat? Dia tanya boleh. Sebab nak bagi makan tu lama. Tujuan dia. Dia boleh komplain. Kalau doa panjang, pemarah, baca pendek, pemarah. Susah betul orang Malaysia. Ada sekali dia lawak majlis tahlil arwah ni lah. Panggil lah anak ni peribadi, memang kurang banyak lah majlis tahlil ni. Tapi kalau orang panggil pergi sebarangi. Kita tak suka masyarakat kita bergaduh, benda tak ada faedah. Anak pergi minta ustaz bacalah tahlil. Allah, spoil banyak aku ni. Anak kata cari orang lain kot. Dah tahlil ustaz dah ada orang lain, tapi dia segan sebab ustaz ada. Jadi susah kita hari ni. Dan sekali bawa lah tahlil anak pendek lah. Tahlil anak baca Fatihah, qul Allah 3 kali, la ilaha illallah selalu.
Habis la ilaha illallah tu baca doa. Doa yang kita baca untuk orang dah mati yang Nabi Muhammad ajar. Apa dia? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Habis tu Rabbana atina. Pendeklah. Habis tu ustaz, pendek ya ustaz. La ilaha, kalau nak baca panjang nanti korang pula marah kena. Awak panjang sangat ustaz ni. Kan? Ustaz baca pendek, anda kata sewajarnya bersyukur kepada Allah, doa nak baca hari ni pendek. Dia kan. Cerita doa makan ni, doa makan. Makan doa, baca doa makan ni pendek. Allahumma barik fi. Itu hadisnya sahih mudah insya-Allah gitu. Allahu akbar. Bolehlah kalau boleh buat tu buatlah insya-Allah kan. Doa dia satu tanda tangan. Ada doa tak, doa makan tak tanda tangan. Doa minum tak tanda tangan. Doa apa lagi? Doa masuk jamban tak tanda tangan. Tapi ada doa tanda tangan. Macam biasa-biasa itulah. Doa kunut. Yang kita ni habis semayang doa lah apa tu kan. Kalau nak habis semayang ba'diyah tanda tangan doa kan. Adalah. Tapi ada satu lagi yang Nabi doa untuk sahabat nama Abdullah bin Abbas. Cara ni bukan tanda tangan, tapi pegang kepala dia. Maksud tak? Budak tu pegang kepala, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Kita buat lagu tu dengan anak kita. Anak kita dah tidur tu kan. Sebelum gerak bangun pagi nak pergi sekolah pegang kepala dia, baca Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil wa habbib ilaihi al-iman wa karrih ilaihi al-fusuq wal isyan. Ya Allah Tuhanku, bagilah anak aku ni pandai agama. Ya Allah Tuhanku, bagilah anak aku ni alim Quran. Ya Allah Tuhanku, bagilah anak aku ni dengan keimanan ni cukup sayang. Ya Allah Tuhanku, biar anak aku ni benci sangat dengan maksiat dan kekufuran. Doa tu buat macam tu pagi-pagi tu kan. Baru gerak bangun kat luar sekolah. Macam tu buat. Macam tu kan. Baca doa betul lah. Wa mafaqih fi, baca Allahumma barik lana pula. Dengan kepala Allahumma barik lana. Tersilap begitu. Dah ramai je tersilap baca doa ni. Kerana ada sekali anda dengar orang baca doa, nak tergelak, tapi nak gelak takut dia berasa hati lah. Dia baca, ya Allah makhtib lana ya Allah bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita bisa dengar doa ni kan. Maknanya, ya Allah Tuhanku, akhirkanlah hidup aku ni dengan sebaik-baik pengakhiran. Jangan akhirkan aku ni dengan seburuk-buruk pengakhiran. Tu maksud doa dia. Dia tersilap. Dia baca apa? Allahumma khtib lana ya Allah bisu'il khatimah. Kacau tu. Ya Allah Tuhanku, akhirkanlah aku ni dengan seburuk-buruk pengakhiran. Gitu mana tu kan. Wala takhtim alaina Allah bihusnil khatimah. Jangan akhirkan aku ni dengan sebaik-baik pengakhiran. Mampus kau. Itu kau nak masuk neraka tu. Dia baca doa tu, dia tak perhati. Last sekali dia pakai rembat yang kita faham masyarakat dengar. Pak Imam ni silap baca doa ni. Dia ada perhati elok baca tu. Macam kita baca doa iftitah tu lah. Allah iftitah tu baca tu kan. Wa ma kana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Maksud ada dia silap tu. Dia pergi baca wa ma ana minal muslimin. Aku bukan di kalangan orang Islam. Wa ana minal musyrikin. Aku di kalangan orang musyrik. Silap lah. Sebenarnya wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan di kalangan orang musyrik. Wa ana minal muslimin. Aku di kalangan orang-orang Islam. Maksud tak? Dia tertukar tu. Ada ma tak ada ma tu, dia pakai rembat tu kita dengar. Nasib baiklah Tuhan Maha mengetahui. Nasib baik kan. Kalau Tuhan pakai buta-buta je Muhammad tu cakap, memang kau layak masuk neraka. Kan? Wala'iyadzubillah. Wala'iyadzubillah. Jadi Nabi Muhammad didatang, Nabi Muhammad doakan keberkatan untuk anak tadi. Dalam hadis ni wa yuhannikuhum, Nabi Muhammad tahnikkan pula budak tu. Hadis ni cerita Nabi tahnik. Tahnik ni orang Melayu kita panggil belah mulut. Anda tak tahu kenapa orang Melayu namakan belah mulut. Sebab budak tu memang beranak, mulut dia memang terbuka lah. Tapi orang Melayu boleh belah mulut. Masa bila kita kerat mulut budak tu, Allah Alam. Tapi walau bagaimanapun, tahnik ni memang amalan sunnah lah. Kalau kita buatlah buat. Memang ada hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad ni tahnik budak. Dan macam mana cara nak tahnik? Macam mana nak tahnik? Buah apa kalau tak ada, macam mana kita nak ganti? Semua ni ada perbincangan dalam hadis dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga daripada perkataan ulama-ulama yang muktabar. Anda mari di sini ada satu hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata adalah zahabtu bi Abdullah bin Abi Talha al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulid. Cerita dia adalah seorang budak Abdullah bin Abi Talha ni, dia dilahirkan dan dibawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu. Bila bawa jumpa Rasulullah SAW, wa Rasulullah SAW fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu. Masa tu Nabi Muhammad ni duk pakai abaya ni, jubah, ada jubah luar satu lagi. Arab selalu pakai tu kan.
Dan lepas tu Nabi Muhammad dia urus, ada unta situ. Nabi dia urus tu, tiba-tiba mari budak tu, Nabi Muhammad tanya soalan dekat budak, kepada bapak budak tu. Hal ma'aka tamrun? Kau buat buah kurma tak? Buah kurma. Maksudnya kita nak tahnik ni menggunakan buah kurma. Pasal nak? Buah tamar. Tamar mana remat je lah. Tak payah ni tamar Iran ke Saudi, tak payah, tak payah. Buah masa. Tak kira lah buah kurma mana, pakai je lah. Kalau jumpa kurma yang kat Kelantan, nak pakai yang tu pun okey. Kan kat Kelantan tu, dekat Pusingan tu, Bulatan tu dah ada pokok kurma, dah ada butir buah kurma pula. Yang kita tak pakai buah kurma Kelantanis contoh kan, boleh dah pakai lah. Tak ada masalah apa pun, yang penting buah kurma. Jadi Nabi tanya, bawa kurma tak? Dia kata na'am, ya bawa. Fatanawal tu tamarat, aku bagilah pada Nabi ni beberapa biji buah tamar. Bila Nabi ambil, fa'alqaha fi fihi, Nabi Muhammad pun ambil buah kurma masuk dalam mulut mamah. Nabi mamah buah kurma tadi. Kemudian summa faghara fassabi fajammahu fi fihi. Nabi Muhammad salam ni dia ambil buah kurma tadi, dia letak dekat mulut budak tu. Masalah. Tu cara dia lah. Kita mamah dulu, mamah tu kita ambil, kita letak dekat dalam langit budak, kita gosok. Dalam hadis yang lain tu gosok. Ni gosok kat dalam langit. Gosok. Yalah, jari kita mungkin besar, mulut budak tu kecil, pakai jari yang kecil tu kan. Kita masuk dalam mulut budak tu gitu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW habis selesai tahnikkan budak tadi, Nabi Muhammad SAW kata hubbul ansar at-tamra. Nabi kata orang Ansar ni cukup suka buah tamar, buah kurma. Ni budak tu budak Ansar, tengok makan sedut tu, melampau budak ni sedut. Ni memang jadi Ansar ni, suka makan buah kurma. Kan? Cerita maksudnya bila kita nak tahnik ni, kita guna buah kurma. Ittafaqal ulama ala istihbab at-tahnik al-maulud 'inda wiladatihi bit-tamrin, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata bila kita nak tahnik ni, memang digalakan kita tahnik dengan buah kurma. Cuma fa in ta'azzara fama fi ma'nahu wa qaribun minhu minal halwi. Tapi kalau tak ada buah kurma, carilah buah-buah apa yang manis. Terpulanglah kita nak pakai, ada satu buah zabib. Zabib. Apa buah zabib? Zabib lah. Kismis. Kan? Orang Kelantan panggil buah jabik. Teruk betul orang Kelantan. Jabik dia panggil. Kan? Zabib, sebutan Arabnya zabib. Jadi gunalah macam tu. Lepas tu orang yang tukang tahnik tu, sunat pada dia ni al-muhanniku tamri ni, dia masuk, dia mamah dulu. Yang tu kena cari ustaz yang tak isap rokok. Ustaz tu baru lepas makan isap guna garam, rom. Kita suruh dia tahnik. Oh, budak ni kacau. Budak ni memang jadi masalah akan datang. Jangan beringat banyak. Maksudnya yalah, dia mamah, lepas mamah tu kita ambil buah kurma tadi tu, kita letak dekat mulut budak tadi tu kan. Yang tu cara kalau kita nak tahnik. Mudahlah insya-Allah. Kalau ikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata kalau tak ada tamar, fa illam yatasayyar tamran faratabun. Kalau tak ada buah kurma, kita pakai rotab. Rotab ni buah kurma yang mentah tu, tak masak lagi tu. Sana rotab ada orang dah jual lah kan. Guna rotab. Wa illa fasyai'un hulun. Tapi kalau tak ada, carilah benda-benda yang manis, seperti wa aslun nahli, seperti madu. Ambil madu letak kat langit budak tu kan. Kalau tak ada lah, kurma banyak dah Syekh, alhamdulillah. Malaysia ni kurma dah mudah dapat dah. Ada pula nama Yusuf Tayyub. Canggih Yusuf Tayyub, sampai orang boleh buat iklan dalam radio. Kan? Yusuf Tayyub, bunyi suara tu tak tahan tu. Iklan dalam radio. Okey, yang tu cara tahnik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni pula kata fa utiya bisabiyin. Cerita dia satu hari ada seorang ni bawa budak, anak dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata budak tu adalah anak kepada seorang muslimat yang bernama Ummu Qais binti Mihsan. Anak dia dapat anak kecil. Cerita dia ni katanya pergi ke satu tempat, lepas tu beranak di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia bawa anak dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahnik lah. Jadi masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bawa, letak riba tu, fabala alaihi. Anak dia tu, anak lelaki tu kencing, habis kena baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kencing, fada'a bima'in. Nabi Muhammad pun minta para sahabat buat mari air. Bila buat mari air, fa atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Nabi Muhammad SAW ambil air, dia renjis-renjiskan saja. Nabi Muhammad SAW tak basuh pun baju yang kena air kencing tadi. Yang ni dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih ada satu tajuk dia panggil air najis
mukhaffafah. Sorry. Sana. Jadi najis ni ada mughalladhah. Ingat kita bincang hari tu, bab anjing, najis mughalladhah. Ada satu lagi najis dia panggil mutawassithah, kuliah lepas. Itu badui kencing dekat masjid. Nabi Muhammad basuh tu kan. Yang tu najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang kita baca hari ni pula najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis ringan ni bila kena pada pakaian, kita kena renjiskan saja, kita tak perlu nak basuh. Kalau basuh tu lagi baiklah. Tapi kalau kita renjis itu pun sudah memadai, memadai. Cuma yang dikatakan air kencing kanak-kanak tu kita kena ingat khusus lelaki. Perempuan tak boleh. Kenapa lelaki, perempuan tak? Kenapa? Soalan. Benda ni ada berlaku pada zaman dululah. Orang pernah tanya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ni orang yang tanya tu nama Abu Yaman Al-Misri. Sa'altu Asy-Syafi'i. Aku tanya Imam Syafi'i. Dia tanyalah an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah. Dia tanya kenapa air kencing kanak-kanak lelaki renjis tapi yang perempuan kena basuh? Tanya nak Imam Syafi'i boleh ke itu? Imam Syafi'i kata apa? Li anna baulal ghulam min ma'in wattin wa baulul jariyah min al-lahmi wad dam. Imam Syafi'i kata kencing kanak-kanak lelaki ni gabungan di antara air dengan tanah. Tetapi kencing kanak-kanak perempuan gabungan di antara darah dengan daging. Imam Syafi'i sebut. Betul, lepas dia sebut dia bertanya, qala li fahim tak? Oh, faham tak ni? Imam Syafi'i bila sebut, faham tidak? Taklah, kalau kita pun faham tak? Apa kaitannya? Kan? Apa kaitan tanah dengan air? Lepas tu yang perempuan ni darah dengan daging. Apa maksud dia? Tak faham. Dia kata, qultulah aku tak faham. Apa kaitannya? Imam Syafi'i kata, innallah lamma khalaqa Adam khuliqat Hawa min dhil'ihi al-qasir fasara baulul ghanam min ma'i wattin. Adam AS ni diciptakan daripada tanah, betul tak? Adam tu diciptakan campuran air dengan tanah. Dan adapun Hawa diciptakan daripada Adam. Pesan? Hawa tu dicipta daripada Hawa. Jadi bila Adam dicipta daripada Hawa, tulang rusuk dia tu kan, menandakan Hawa tu sendiri tu, perempuan itu sendiri daripada tanah, daripada darah dan juga daging. Betul tak? Tu jawapan Imam Syafi'i lah. Jadi disebabkan orang perempuan kejadian dia tak serupa dengan kejadian orang lelaki segi asal ni. Adam AS dengan Hawa dulu kan. Makanya tidak heran kanak-kanak lelaki yang dia tak makan kecuali susu ibu dia sahaja, bila dia kencing kena pada pakaian kita, cukup sekadar dengan renjis. Tapi kalau anak perempuan kena basuh. Betul tak? Itu jawapan lah daripada Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Cerita ni dalam hadis Imam Ibn Majah, hadis sahih lah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Jadi air kencing kanak-kanak lelaki tau, yang dia tak makan kecuali susu mak dia sahaja. Apa asasnya benda ni? Ada hadis lah sebenarnya. Ada hadis. Hadis ni dia kata Nabi SAW qala fi baulil ghulam ar-radi'. Budak lelaki yang sedang menyusukan ni, Nabi kata yundahu baulul ghulam, renjis, wa yughsalu baulul jariyah. Kencing kanak-kanak perempuan kita kena basuh. Okey. Qala Qatadah, ada seorang sahabat nama Qatadah, dia kata apa? Wa hadza ma lam yata'amma, selama mana dua-dua ini tidak pernah makan makanan yang kecuali susu mak dia. Pasal tak? Kalau dia makan yang dah makan kerupuk tak boleh lah. Dia bukan minum susu mak dia, dia minum susu mak lembu. Lagilah. Yang tu memang kena lah. Yang kita sebut susu mak dia, susu mak dia. Susu manusia lah. Dia bukan susu mak dia, susu manusia. Maksudnya kalau anak susuan, contoh budak ni dia dibesarkan dengan seorang ibu, dia minum susu perempuan tu bukan mak dia, kira mak susuan dia lah kan. Kalau dia ni kencing dia pun sekadar renjis, bukan basuh. Untuk kanak-kanak lelaki yang umur kurang 2 tahun. Faham tak? Tapi kalau dah makan nasi tak boleh lah. Makan nasi campur pula dengan budu, lagi tak boleh. So budu habis komplain sampai belacan lah. tak boleh tu. Yang kita sebut ni betul-betul minum susu mak dia, susu manusia saja minum. Susu binatang pun tak termasuk. Tak boleh. Susu lembu pun semua tak termasuk semua tu, insya-Allah. Cuma ada sikit penambahan sikit tentang okeylah, air kencing kanak-kanak dia tetap dikira sebagai najis lah. Walaupun sekadar renjis sahaja, dia tetap dikira sebagai najis. Bermaksud kalau kena pada pakaian kita tak renjis, kita pergi sembahyang kita tak sah lah. Kat mana pun kita kena renjis juga. Okey. Ada pula satu lagi, muntah kanak-kanak. Anak-anak kita tu kena muntah, kena baju kita. Contohlah kan. Okey, muntah kanak-kanak najis ke tidak?
Itu persoalan Ana cek dalam kitab ni, ana jumpa dia kata jumhurul ulama, majoriti ulama termasuk imam kita Syafi'i mengatakan muntah kanak-kanak adalah najis. Anak-anak kita minum susu tu kan, muntah kena susu. Yang tu dikira sebagai najis mengikut jumhurul ulama. Maksudnya kita kena basuh lah. Pasal tak? Anak kita muntah kena baju, yang tempat tu kita kena basuh. Jumhur Cuma Imam mazhab Maliki kata tidak najis kecuali berubah warna. Maksudnya dia kalau dia minum susu, muntah dia adalah warna putih. Pasal tak? Tiba-tiba yang keluar tu bukan warna putih, warna lain. Yang tu kena basuh. Tapi kalau warna putih tak perlu basuh. Kata mazhab Maliki lah. Itu mazhab Maliki Imam kita tak ada serupa. Serupa. Warna putih ke, warna hijau ke, warna kuning ke, warna apa pun tetap basuh, tetap dikira sebagai najis. Tu muntah kanak-kanak. Muntah orang tua lagi-lagi lah. Muntah orang tua muntah engkau, dia bukan sekadar tu bau busuk pula kan. Lagi-lagi lah kena basuh, dikira sebagai najis. Begitu hukum insya-Allah. Baik. Hadis yang kita baca ni adalah hadis sahih riwayat al-Imam Muslim insya-Allah. Cukuplah. Wallahu a'lam. Ada soalan kat sini pula. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang pertama, kawan kita tanya, ada cara untuk mereka yang bermasalah kencing tak untuk solat? Adakah cara untuk orang yang ada masalah dengan angin dalam perut selalu kentut? Okeylah, kita kena faham asas Islam ni satu agama yang Allah Ta'ala ajar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan bebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan. Hamba Allah ni dia sakit. Sakit dia apa dia? Air kencing tak lawas, selalu keluar. Orang macam ni dia boleh sembahyang dalam keadaan air kencing ni selalu keluar. Sebab di bawah kategori darurat tu lah. Macam mana kalau tak sembahyang lah pula kan? Dia kena sembahyang selama mana dia berakal nak sembahyang. Tapi masalah ada ni syarat sembahyang yang sukar nak ditunaikan, iaitu air kencing dia selalu keluar. Maka dia boleh sembahyang dalam keadaan air kencing selalu keluar tadi. Supaya juga orang yang kentut tadi. Tetapi bagi orang yang kencing, dia ada implikasi yang lain. Apa implikasinya? Air kencing dia mungkin kena pada pakaian. Betul tak? Bila dia kencing, nanti wuduk dia akan jadi batal. Itu implikasi-implikasi dia. Makanya untuk atasi masalah sebegini, caranya adalah kalau dia tu air kencing selalu keluar, sebelum dia semayang, dia basuh dulu kemaluan dia. Dia ambil kapas, dia letak dekat tempat kemaluan dia tu supaya air kencing tu tak merebak ke tempat lain. Biar setempat dia kan. Dan wuduk dia sah untuk satu semayang fardu dan semayang sunat. Semayang zuhur dengan semayang ba'diyah, qabliyah, semayang bla-bla semua tu lah. Tapi bila masuk waktu asar nanti, dia kena ambil wuduk lain. Semayang wajib untuk asar dan juga semayang sunat tu. Faham Wuduknya sah, satu wuduk sah untuk satu semayang fardu dan juga semayang sunat. Yang ni bagi orang yang tak lawas tadi. Subalah bagi orang yang kentut. Subah orang perempuan yang istihadah, orang perempuan yang darah penyakit. Begitu insya-Allah. Itu cara atasilah insya-Allah. Okey, adakah darah yang datang bersama daging yang telah dilapah dikira najis? Setakat mana daging yang telah dilapah perlu dibersihkan sebelum dikira suci Okey, kita ni lapah daging. Bila lapah daging tu kita nak masak. Bila kita nak masak tu ada darah-darah tu kan. Sebenarnya kalau kita masak, lepas tu dengan darah tu ada lagi dekat daging tu, kita dah masak tu dah tak timbul dah najis ataupun tidak. Yang jadi masalah ni kita pergi ambil darah tu, nampak tu macam air tu kan. Dia minum, yang tu tak boleh. Black metal lah tu. Dia bukan black metal, black mental semua masuk semua tu kan. Tak boleh, itu haram Dalam Quran dia mempamerkan darah ni darah yang mengalir tu. Darah yang mengalir tu jadi haram. Tapi kalau kita masak daging tu ada darah sikit-sikit lepas kita masak, yang tu dimaafkan, tak jadi pemasalah pun. Ada pula satu lagi bak darah ni, kalau contoh bila datang Aidul Adha, kita sembelih korban. Orang yang terlibat dalam proses sembelih, lapah, kadang-kadang baju dia kena darah sikit-sikit. Maksud tak? Orang macam ni bila dia nak semayang, dia pakai pakaian tadi tu, semayang dia adalah sah. Sebab dia di bawah kategori umumul balwa. Satu tindakan yang sukar dia nak elak. Yelah, dia kan orang yang lapah kan. Orang yang tak terlibat dengan lapah korban tak tinggi. Yang kita sebut ni rosah ini, keringanan ini beri kepada orang tukang lapah. Dia tengah lapah-lapah, orang azan dia pergi semayang dalam keadaan ada sikit-sikit darah kat pakaian dia kan. Yang tu tak apa bagi orang itulah. Sebab dia terlibat dengan proses melapah dan juga terlibat dengan proses sembelih korban tu kan. Sebab ada kaedah fiqh umumul balwa. Satu keumuman yang sukar dielak. Boleh insya-Allah hukum Satu. Yang kedua,
Sudah. Soalan ni, bagaimanakah kita hendak membersihkan barangan atau harta yang dibeli daripada wang haram, contoh judi, campur wang halal, gaji, jika kita telah bertaubat? Dulu kaki surau juga, tapi ekor tak tinggal. Ada kan? Dia kadang ada orang macam tu tau. Dia baik pun dia buat, maksiat pun dia buat juga. Kita nak marah pun susah tu. Dia kata, susah ustaz nak berhenti benda sebati, 40 tahun terlibat. Kita pun betul juga kita engkau. Tapi tolonglah letak satu niat dalam hati, berasa nak berhenti. Jadi antara dia terlibat ni, ekor lah, judi lah. Terlibat judi. Bila terlibat judi, dah rasa nak bertaubat, ni harta kita ni dah bercampur dengan halal dan haram. Macam mana nak membersihkan? Sebenarnya konsep zakat itu sendiri itu didatangkan adalah proses penyucian harta. Konsep zakat itu sendiri. Zakat ni bahasa Arab, mana Melajunya penyucian, tu mana zakat. Jadi penyucian harta itu dengan konsep zakat. Jadi kita kadang-kadang zaman dulu bercampur dengan harta kita, betul mana satu harta aku, mana satu judi aku, mana tahu kan? Macam mana nak buat? Anda cadangkan, perbanyakkan infak fisabilillah. Infak fi sabilillah. Kita infak sedekah kan. Sedekah, ada orang nak belajar, jumpa pergi infak ke dia. Apa lagi, tengok jalan-jalan ada orang buta ada berjalan minta sedekah tu kan. Dan nak bagi tahu orang buta yang minta sedekah tu sebenarnya itu bukan orang tu. Itu memang dia orang. Lepas tu ada orang kata sindiket. Bukan sindiket. Yang orang depan tu, yang tukang bawa dia, orang yang bawa tu celek. Betul tak? Yang belakang tu buta dia berjalan minta bagi tisu tu kan. Sebenarnya itu bukan sindiket. Dia memang berpakat antara orang celek dengan dia. Dan selalu orang celek tu orang Indonesia. Kebiasaan. Anda tahu ni sebab Persatuan Orang Buta di Malaysia. Anda terlibat dengan persatuan orang buta Malaysia ni. Dia baju OKU bangkit. Orang kurang upaya tapi bangkit melawan. Kan? Anda terlibat dengan badan ni. Anda terlibat. Jadi bila kita cek, rupa-rupanya yang kita duduk kedai-kedai kopi, datang orang buta, lepas tu ada pula orang celek kat depan, dia bagi tisu tu kan. Itu bukan sindiket, itu memang mereka. Sebab dia orang buta, dia nak berjalan susah tau. Makanya dia memerlukan ada orang celek yang tukang bawa dia orang. Jadi lepas kutip siap tu, nanti dia orang akan ambil duit, dia orang bagi dua antara orang celek dengan orang buta tadi. Itu bukan sindiket, itu memang cara dia orang nak cari rezeki Dan dia orang ni letak menganggap sebagai minta sedekah. Tapi mereka jual tisu. Itu sebenarnya lah. Ada orang ni kadang-kadang dianggap itu sindiket. Anak bagi tahu tak tepat. Itu bukan sindiket. Anak terlibat dengan persatuan orang buta. Anak tahu apa yang berlaku di kalangan orang buta. Betul? Yalah, anak tak buta lah. Orang buta kan. Dan orang buta ni mengagumkan sebenarnya. Anak terlalu mengkagumi orang-orang buta. Sebab orang buta ni dia ada satu keistimewaan yang tak ada pada kita orang cerdik, orang celek. Antaranya, kita jangan terkejut. Orang buta kalau dia naik bas, dia boleh tahu tempat tu sampai ke tidak walaupun dia tak nampak. Betul? Anak tanya kawan anak seorang orang buta, naik bas pergi kerja, balik kerja, pergi kerja naik bas. Tapi anak tanya, boleh tahu sampai? Dia kata, memang boleh tahu sampai. Anak tanya macam mana boleh tahu sampai? Dia kata senang lah. Senang kata dia. Kita ni celek ni berapa kali telajak bas. Dia yang buta tu memang tak pernah telajak. Anak kata macam mana boleh kenal? Dia kata senang je, bergerak. Dia kalau ada satu gerak tu memang gerak sampai. Dia gerak, ni gerak sampai ni. Dia boleh tahu. Dan dengan yakin dia dah akan bangkit, dah katakan loceng, menandakan sampai. Kita tak ada share. Gerak ni berapa kali gerak ni, satu gerak. Orang buta memang mengkagumkan. Serius, Ana mengkagumi orang-orang buta. Kawan Ana seorang orang buta, Ana ni nak test dia. Ana telefon dia, Ana kata Ana nak pergi ambil dia dekat rumah dia. Rumah dia dekat Setapak. Ada bas, ada taksi, Ana masuk tengah-tengah. Kereta Ana patut taksi belakang. Kawan tu datang, buta. Ana saja tak nak bagi tahu kereta Ana mana satu. Saja tak nak bagi tahu. Dia ni raba kereta taksi, raba sampai ke kereta Ana, dia tarik. Dia tahu tu kereta Ana. Dia kata hebat kan. Ana tengok berhati sampai kereta dia tarik, dia ketuk tingkap kan. Kita pun buka wanji kan. Dia tahu kan. Hebat orang buta mengkagumilah orang-orang buta betul. Jadi kalau kita tengok ada orang buta yang nampak sebenarnya dia jual tisu, tak apalah, kita ambil duit kita bagi dekat dia, kita niat mudah-mudahan Allah Taala bersihkan harta aku yang ada kotor, yang aku buat maksiat dululah itu insya-Allah. Bantulah orang buta tu, kesian orang buta. Okey, habis dah. Wallahu a'lam. Cukuplah, ada kelas pula. Malam ni ada kelas. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.